Jibril datang menyampaikan wahyu, Nabi cuma dengar bunyi desingan, bunyi loceng yang sangat tajam. Ada ketikanya Jibril datang dalam bentuknya yang sebenar, cuma saiz jadi kecil lah. Ada ketikanya Jibril datang dalam bentuk rupa seorang lelaki. Jadi ini merupakan salah satu daripada keadaan itu, pertemuan Nabi dan Jibril alaihi salam kita cerita hari itu. Dan pada bahagian pertama pertemuan tersebut, Jibril bertanya tentang Islam dan Nabi terangkan tentang apa maksud Islam. Baik, Jibril tak tahu kan? Tak, Jibril tahu, tapi Jibril tanya tu supaya Nabi menerangkan benda tu lalu didengar oleh orang-orang yang ada di sekeliling tersebut. Macam kita tonton dalam majlis, dalam kuliah ke, ada orang mai tanya soalan. Dia tanya soalan tu dia tahu, bukan dia tak tahu, tapi saja dia kenen supaya ustaz ceramah yang ceramah tu jawab soalan haban bagi orang lain yang tak tahu. Itu pun boleh jadi macam tu. Itu sebahagian daripada bentuk pembelajaran bagi manusia. Nak kadang-kadang pasal ada manusia nak dia tunggu dia sendiri bertanya, dia sendiri pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Nak harap dia tanya sampai sudah tak tanya. Padahal banyak benda lagi dalam kepala yang sabut yang dia tak tahu. Kena ada orang tolong petik dulu, kena ada orang tolong tanya dulu. Oh, yang tu rupanya. Kalau tak abang tak tahu. Pasal tu, tapi kalau tanya pasal apa tak tanya? Tahu tak teriak pula nak tanya. Ramai manusia yang macam itu. Dan kalau kita baca hadis ini merupakan salah satu daripada bentuk isyarat dalam hadis. Yang mana kalau kita macam tuan-tuan, kita ada kawan-kawan nak kita sendiri pergi habaq ke dia tak percaya, hang siapa mengaji dengan aku sama aja, pergi kedai kopi melepak sekali, tiba-tiba nak terang pasal agama. Apa ya benda tu? Jadi kita perlukan kepada orang lain mungkin yang boleh diharapkan untuk menerangkan agama. Dia tanya soalan bukan pasal dia tak tahu, tapi nak tolong bagi tahu kat kawan-kawan dia yang lain. Itu bentuk yang kita boleh jumpa isyarat yang terdapat di dalam hadis ini. Baik, kita tengok pada bahagian yang kedua daripada ajaran Nabi tersebut. Apa dia? Jibril lepas dia tanya pasal Islam, dia tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Habaq ke aku pasal iman? Tolong cerita ke aku pasal iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iman ini apa? Iman itu ialah keyakinan yang kukuh dan utuh yang berada di dalam jiwa kita. Para ulama menyimpulkan, dia bukan ta'rif tapi lebih kuranglah maksud yang ada pada iman itu ialah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati sanubari, jantung hati ini membenarkan semua perkhabaran-perkhabaran Al-Quran, semua perkhabaran-perkhabaran yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dia tak berkocak langsung, tak ada keraguan langsung, dia tasdik, dia membenarkan. Itu iman. Tapi iman tidak berhenti di situ. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun tajuk-tajuk iman itu lebih berkisar kepada keyakinan, tetapi dia tak berhenti pada situ. Dia perlu ada sambungan dia. Al-iqraru bil lisan. Dia kena mengikrarkan, dia kena ada pengakuan dan perakuan daripada lidah. Bagi manusia yang boleh bercakap, yang boleh berkata-kata, dia kena habaq benda tu dengan lidahnya. Kalau dia diam itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi urusan dengan manusia hanya boleh menilai berdasarkan kepada apa yang zahir daripada lidah dia dan apa yang dia lakukan. Duduk dalam hati perut dia kita tak tahu. Kalau seorang tu kita nampak dia duduk dalam keluarga yang tidak Islam, rupanya dia Islam, dia tak habaq siapa pun, tiba-tiba dia mati, maka dia diuruskan jenazah hanya oleh kaum keluarga dia yang tak Islam. Ada siapa-siapa sini boleh pergi gatai tuntut? Tak boleh. Kita pun tak tahu, kita pun buat tak tahu je kan, mati-matilah dia. Rupa-rupanya dia sembunyikan amalan, dia sembunyikan keyakinan dia. Itu kita tak tahu, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam urusan dia tu sendiri, pengkebumian dia ke, pengurusan ke tu, biar keluarga dia yang tak Islam buat. Kalau ada kata benda dia, hak tu hak mereka semua, biar pergi dah. Tak ada siapa dah nak boleh tuntut ke, nak boleh buat apa. Pasal tu penting untuk ikrar dengan lisan. Timbul persoalan bagi manusia yang bisu, tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap, dia tak perlulah ikrar dengan lisan.
Tetapi dalam apa nama ketamadunan manusia ni, manusia dah reka satu bahasa lain. Bagi orang-orang yang tak boleh bercakap ni, dia keluar bahasa isyarat. Maka dengan itu dia tak boleh ikrar dengan lidah dia boleh ikrar dengan isyarat dia. Dalam bahasa yang difahami, dalam konteks manusia yang tak boleh bercakap, hak tu adalah iman. Itu adalah pengakuan keimanan dia. Hak tu kira, pakai tak apa. Dan yang ketiga ini disebut oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai buah ataupun hasil daripada iman, yang dipanggil al-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Maka tidak dinamakan manusia itu beriman kalau sekadar dia yakin dilihat dalam hati dia sebut dengan lidah dia, tapi tak ada satu hari kita nampak dia main solat. Tak nampak. Tak nampak langsung. Jumaat tak nampak, mayang raya pun tak nampak, mayang fardu jauh sekali. Tapi dia kata dia Islam. Tuan nak kira kod mana? Kira kod IC dia. Itu yang jadi berebut tu. Harapkan gantung pada IC. Hari tu dia masuk Islam. Pasal apa masuk Islam? Tak tahu dia masuk Islam pasal apa, tak tahu. Pasal nak nikah ke apakah dia masuk Islam. Tapi tak nampak langsung dia beramal dengan amalan Islam. Yang ada saksi-saksi nampak. Hari tu dia pergi daftar 4 kad tu. Lepas tu Taipusam pun dia pergi, Ponggal pun dia pergi raya sekali. Apa semua dia angkut ke badi sekali. Yang tu nak kira ada Islam? Nak kira ke dia beriman? Tak kira. Pasal penting al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Syarat itu penting supaya menjadi saksi kepada manusia. Katalah dia duduk dekat negeri yang tak ada siapa pun tahu benda tu. Yang tu cerita lain. Pasal yang tu kalau dia mati akan diuruskan oleh masyarakat setempat ikut cara mereka lah. Tapi kalau duduk dalam komuniti orang Islam, dahlah nak minta orang Islam sendiri menguruskan kematian dia, harta pusaka dia, pernikahan dia, mesti dibuktikan melalui amalan. Pasal tu tuan-tuan, ada kes-kes manusia walaupun dia membabitkan implikasi undang-undang, macam kes Lina Joy apa semua dulu ni. Dia memang dari pegawai, dia kata dia masuk Islam pasal dia nak nikah dengan lelaki Iran tu dalam pasport dia Muslim. Bukan dia kata dia masuk Islam pasal dia nak Islam, pasal nak nikah. Daripada dia mengucap sampai dia akad nikah, lepas sampai ke sudah, dia tak pernah amal Islam sepatah pun. Dia sendiri mengaku yang tu. Maka yang tu kita tak namakan dia murtad. Pasal dia tak masuk pun Islam tu. Dia tak beriman pun. Nampak? Jadi tak kalut nak kata pasal apa membenarkan dia murtad. Kita bukan membenarkan orang kalau nak murtad, tuan-tuan. Tak kalut dia ijtihad. Tak perlu untuk dia pergi masuk mahkamah minta izin murtad. Dia niat murtad, dia murtad dah. Dia habaq kat sekawan sebelah dia keluar agama macam tu, jadilah. Jadi tak timbul isu meminta izin murtad ke apa perjuangan. Kalau murtad dia benda cukup senang jadi. Pasal Islam bukan parti politik kita boleh sign borang ahli seumur hidup, buat macam mana pun belum tentu nak kena buang apa semua. Islam yang Nabi sebutkan boleh jadi seorang, dia boleh jadi yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia beriman, petang dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Petang dia beriman, dan paginya dia kafir. Boleh jadi belakang. Maka dengan itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah himpunkan 3 aspek tadi, berimpun sekali, maka itulah yang menjelaskan maksud iman. Baik. Kemudiannya dalam hadis yang kita baca ini, apa sebenarnya yang digambarkan atau yang dikhabarkan kepada kita oleh Nabi? Nabi mengkhabarkan kepada kita tentang tonggak, atau kita namakan sebagai rukun iman. Baik, tengok yang pertama. Nabi kata, yang bila ditanya kepada Nabi apa yang dimaksudkan dengan iman, Nabi kata antu'mina billah, engkau mengimani Allah, engkau beriman kepada Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila disebutkan beriman kepada Allah, kita nak kena faham ada benda yang kita kena tahu tentang Allah Ta'ala, dan kita kena yakin tentang Allah Ta'ala. Dan ada benda yang kita tak perlu tahu tentang Allah Ta'ala. Cukup sekadar yang Allah bagi tahu, selebihnya daripada itu tak perlu kita tahu.
Bahkan tak dituntut untuk kita tahu, malah ada yang kita dilarang untuk ambil tahu. Baik, apa yang kita perlu tahu? Yang paling asas tentang beriman kepada Allah Ta'ala ini ialah mentauhidkan Allah, meyakini bahawasanya kita hanya boleh mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tak boleh kepada yang lain. Itu asas yang paling teras. Ada asas teras pula tu. Kalau orang kata mengimani kewujudan Allah, hak tu tak payah habah. Kalau cerita tentang Allah wujud, tuan-tuan, tak payah jadi orang beriman. Tak beriman pun percaya Allah Ta'ala tu wujud. Maknanya kewujudan Allah Ta'ala ini ialah sesuatu yang sangat fitri, benda yang sangat semula jadi. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tulisan karya para ulama silam membahaskan tentang agama dan kepercayaan yang lampau, tak kiralah tamadun Greek, tamadun belah Turki, tamadun belah Iraq, tamadun belah India, belah Cina, apa semua ni, semua sekali meyakini alam ini hanya ada satu pencipta. Dalam istilah falsafah dipanggil wajibul wujud. Satu kuasa yang wajib wujud, mustahil tak ada dia. Dan mustahil ada dua dan tiga. Hak yang supreme power hanya satu. Dan kerana itu kalau siapa-siapa yang mengkaji kitab-kitab Hindu, Veda, baca kitab kalau baca kitab Taurat, Injil, Bible dan sebagainya, tentulah lagi jumpa. Ada kawan-kawan yang mengkaji perbandingan agama dan sebagainya, dalam kitab Veda, dalam kitab Hindu, muka yang pertama dia kata part awal itu menggambarkan Tuhan ini hanya Tuhan yang Maha Esa, satu ya. Tuhan yang satu, tidak diberikan gambaran sebagai gambaran makhluk. Cuma selepas itu huraian itu yang menjadikan dia berbeza. Jadi kalau cerita tentang wujud Allah Ta'ala tak payah habaq. Hak tu semua orang tahu. Bahkan kalau kita nak tengok tentang Nabi SAW kan, sebagai manusia yang menjunjung dan membawa risalah Islam ini, Nabi berlawan dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Puak-puak yang lawan Nabi itu pun lebih dulu daripada Nabi tahu tentang wujudnya Allah Ta'ala. Nabi lahir kemudian daripada mereka tahu dulu daripada Nabi tentang wujudnya Allah. Pasal itu ialah saki-baki ajaran zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya kan. Bahkan nama ayah Nabi pun Abdullah. Satu wujud. Yang keduanya ialah tentang Allah Ta'ala ini berkuasa. Yang paling asas tadi wujud. Sikit lagi ialah meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur cara seluruh alam. Yang ni dia mula ada beza sikit. Dia mula ada perceraian dia. Tapi kalau asasnya Quran gambarkan, antaranya dalam suratul Ankabut, tuan-tuan baca, Allah Ta'ala gambarkan jawapan orang-orang Quraisy sendiri lawan Nabi itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalaulah kamu bertanya kepada mereka, Muhammad, kalau kamu tanya pada mereka tu siapa? Hak Quraisy tu lah. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit, 7 tala langit ni, dan yang cipta bumi. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang menjalankan matahari dan bulan, yang atur perjalanan matahari dan bulan. Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, jawapan yang diberikan ialah la yaqulunna, mereka pasti akan berkata Allah yang buat semua tu. Jadi kalau tak percaya Allah itu sebagai pencipta alam, Allah yang turunkan hujan, Allah yang mencipta bulan dan matahari, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang lagi kita nak sebutkan, memberikan panas, Allah yang berikan cahaya, Allah yang berikan sejuk dan apa sebagainya. Hak tu bukan kata kita. Quraisy lawan Nabi pun beriman dan percaya. Maka kerana itu bila dimasukkan antuk minabillah, dia dah kena lepas takat percaya Allah Ta'ala ada. Hak tu kita awal lagi. Allah Ta'ala berkuasa menghidup dan mematikan. Hak tu Quraisy yang lawan Nabi pun yakin dan percaya.
Itu masih dikira teras. Tapi yang paling itu masih dikira apa? Asas. Yang paling atau yang paling penting sekali tonggak bagi keimanan ini ialah mentauhidkan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intipati antu'mina billah, dan dia kita relate-kan dengan pengisytiharan Islam kita tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Baik, jadi itu teras mentauhidkan pengabdian kepada Allah. Jadi dalam bab ini para ulama salafus salih, Ibn Khuzaimah dan sebelum daripadanya, dia dari sudut pembelajaran, ini dari sudut pembelajaran kita katakan, sebahagian ulama dia bahagikan. Ada aspek yang dipanggil mentauhidkan ibadah, dipanggil tauhid al-ubudiyah. Kita kena baca itu yang paling penting, membezakan iman dan kufur. Satu lagi yang kita baca ialah tauhid rububiyah, mempelajari tentang ketuhanan Allah Ta'ala, meyakini Allah sebagai pemilik segala alam semesta ini. Kena yakin yang. Dan satu lagi part yang ketiga, yang ini membezakan antara golongan yang mustaqim, golongan yang lurus dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan orang yang cuba mengandai-andaikan dengan akal dan falsafah, iaitu pada perbahasan tauhid al-asma was sifat, mentauhidkan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam hadis-hadis yang sahih, bahawasanya Allah Ta'ala punya nama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama-namanya yang baik. Jadi keyakinan kita ialah Allah Ta'ala itu selain dia jadi Tuhan, dia yang kita sembah, dia yang kita abdikan diri, kita kena yakin Allah bagi tahu kat kita Allah ada nama. Dan bukan satu. Dia punya istilahnya ataupun perkataannya lah al-asma dengan plural, kata jamak. Bukan satu nama, Allah ada banyak nama. Dan namanya nama yang baik, al-husna, nama-nama yang baik. Apa nama-nama tu? Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan walillahi tis'un wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhala al-jannah. Bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama, dan barang siapa yang ihsa ni nak terjemah jadi hafai, dia bukan sekadar hafal, bukan takat hafal 99 nama saja, hafal dan meyakini dan menepati, menghayati maknanya, itu ihsa, maka dia pasti masuk syurga. Jadi nak tahu, bila kita beriman kepada Allah, kita kena beriman Allah Ta'ala punya nama yang baik. Dan nama-nama Allah Ta'ala ni nak cari mana? Cari dalam Quran, cari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah Ta'ala sifatkan diri dia, buka-buka Quran hak mula sekali keluar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim pun nama Allah. Kemudian kita akan jumpa nama lain, Al-Ali, Al-Qadir, Ar-Razzaq, Al-Ghafur. Itu banyak dalam Quran, banyak juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang tu nama. Dan bila kita tahu tentang nama tu, apa yang patut kita buat? Yang ni dia perlukan kepada sikit lagi, dia kena belajar sikit lagi. Ada yang disebutkan oleh para ulama yang seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni, Rahman itu maknanya am, tapi namanya khas, maknanya am. Rahman itu khas hanya untuk Allah Ta'ala, tidak untuk yang lain. Maka tidak boleh ada manusia yang bernama Rahman semata-mata. Rahman tak ada. Itu tidak dibenarkan. Bernama Rahman.
Pasal tu tuan-tuan, kalau kita nak buah nama, nama apa pun jangan buah nama kita katakan basikal Rahman, tak sedap. Nama basikal, kita namakan basikal tu basikal Rahman, ataupun orang letakkan kita kata kedai Rahman, tadika Rahman. Dia tak apa nak cantik sebenarnya. Pasal kita nak sifat apa? Rahman tu kita nak, bila pasal nama ni dari sudut tata bahasanya Arab, dia ada mudhaf, mudhafun ilaih, dia ada sifat, dia ada mausuf. Jadi kita nak letakkan tadika tu dengan Rahman itu apa dia punya kedudukan di sudut bahasa. Jadi elok tukar nama yang lain daripada tu. Surau Rahman, surau tu milik Ar-Rahman ke surau tu yang bernama Ar-Rahman. Jadi benda tu boleh mengelirukan. Jadi kalau siapa-siapa nak buat apa-apa ke, cuba elakkan daripada benda-benda mengelirukan dari sudut penggunaan. Jadi kalau manusia nak disifatkan dengan Rahman, dia kena letak sebelum tu dengan hamba, abd, Abdur Rahman. Itu tak apa. Itu dari sudut nama dan penggunaan khas untuk Allah Ta'ala. Tapi dari sudut makna, maka Rahman ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dan sebagainya, ulama-ulama yang lain, sebagai kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala yang umum untuk seluruh makhluk. Rahman fid dunia, maknanya kat dunia ni seluruh makhluk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dia beriman ataupun dia kafir. Bahkan kadang-kadang kita nampak yang kafir itu lebih banyak nikmat yang dia dapat daripada orang beriman. Hak dia lebih mewah, dia lebih kaya, dia lebih berjaya, dia lebih apa, semua sekali dia. Itu dapat daripada apa? Dapat daripada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman itu. Baik, kemudian dengan Rahim. Rahim ini pula, Rahim boleh untuk dinamakan makhluk dengan Rahim. Rahim boleh. Kalau manusia, orang pun nama dia Rahim saja, tak apa. Atau kita nak nama apa-apa, dari sudut penggunaan dia umum. Tetapi dari sudut makna, Rahim ini ialah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala yang khusus hanya untuk manusia beriman pada hari akhirat. Hanya khas untuk manusia pada hari akhirat. Itu contoh kalau kita kata beriman kepada Allah, selain daripada yang teras tadi, kemudian dia sampingan-sampingan dia yang tu. Apa faedah mengetahui tentang nama-nama ni? Faedahnya ialah Allah Ta'ala sebut tadi dalam ayat, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, hendaklah kamu berdoa dengannya. Berdoa dengan sebut nama Allah Ta'ala. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai berdoa dengan bertawassul kepada nama-nama Allah. Macam mana nak buat? Bila kita berdoa minta rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kita akan sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Betul tak? Minta rahmat Allah Ta'ala. Sesuaikan doa kita dengan makna nama-nama Allah. Bila kita minta supaya dilapangkan kepala kita dengan fikiran, bagi idea kepada kita, kita tengah buntu mesyuarat ke apa ke, tak ada jalan, Ya Fattah, Ya Alim, kita kata, wahai Tuhan yang maha membuka dan maha mengetahui. Kalau kita nak tahu tentang, atau kita berdoa minta satu-satu urusan ni, kita tak pasti pilihan kita betul ke tak betul ke dan sebagainya. Nak tahu selok belok benda tu mungkin halus, mungkin complicated, kita tak boleh nak kesan dengan pemikiran kita. Minta ilham pada Allah, minta Allah tunjukkan kita. Kita sebut Ya Allah, Ya Latif, Ya Khabir. Ya Latif, Ya Khabir. Khabir tu maknanya pengetahuan yang terperinci. Kalau kita berdoa minta ampun daripada Allah, kita sebut juga Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud. Ghafur yang maha pengampun, Wadud yang maha ada belas kasihan. Kalau kita minta supaya kita berdoa supaya diberikan rezeki, Ya Razzaq, kita sebut wahai Tuhan yang memberikan rezeki.
Ya Wahhab, wahai Tuhan yang maha memberikan kurnia. Doa bagi sesuai. Pasal tu ada kes dalam zaman sahabat. Lepas ada satu orang Arab Badui, dia berdoa disebut nama Allah Ta'ala, yang dia doa minta rahmat, tapi dia sebut perkataan macam Ya Jabbar ke apakah. Dengar ke Ibn Abbas, dia kata salah doa tu, salah sebut nama. Memang Allah Ta'ala juga, tapi cara nama yang disebut tak kena dengan doa yang diminta. Jadi kalau macam kita doa minta berdepan, ketika berdepan dengan musuh kan, kita berdepan dengan musuh, kita nak mengalahkan musuh, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Muntaqim, kita kata itu yang ada dalam doa Qunut Nazilah tu. Jabbar maknanya yang maha menguasai, dalam bentuk penguasaan. Kita boleh gambarkan ketenteraan, menguasai musuh. Qahar yang maha memaksa. Ya Muntaqim yang maha memberikan pembalasan dendam. Itu kita bagi. Itu nama-nama Allah. Baik, itu nama. Kemudian Allah Ta'ala selain daripada ada nama, Allah Ta'ala ada sifat. Sifat terkandung dalam nama. Dan ada juga dipanggil sifat af'al, dalam bentuk perbuatan dan sebagainya. Jadi kesimpulan untuk contoh yang macam itu ialah bila Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala murka. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita ada ghairil maghdubi alaihim, bukan dari kalangan orang yang dimurkai ke atas mereka. Yang dimurkai, siapa yang murka? Kata mereka tu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ada sifat murka. Allah Ta'ala ada sifat benci. Allah Ta'ala ada sifat marah. Tapi yang tu kita tak boleh namakan bersifat pemarah, bersifat pembenci dah. Tetapi ada dalam nas yang Allah Ta'ala ada marah, ada benci. Innallaha yamkutu, Allah Ta'ala membenci, memurkai. Wa ghadiba alaihim. Ghadab ni maknanya marah. Itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keadaannya. Dan ada juga yang menggambarkan tentang, kita katakan sebagai macam anggota tubuh. Quran gambarkan tentang Allah Ta'ala yadullah, tangan Allah. Al-Quran gambarkan tentang tajri bi'ayunina, bahtera Nabi Nuh tu berlayar dengan pandangan mata kami. Maka mata itu dinisbahkan kepada Allah, tangan dinisbahkan kepada Allah, apalagi wajah dinisbahkan kepada Allah. Dalam hadis ada sebut tentang betis dinisbahkan kepada Allah, jari dinisbahkan kepada Allah. Yang tu tuan-tuan, kaedah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah beriman, amanna bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluh. Kita beriman dengan apa yang dia, yakni Allah Ta'ala sendiri, sifatkan tentang dirinya. Pasal apa pula nak beriman yang tu? Tentu saja dah Allah Ta'ala sendiri yang habaq pasal diri dia. Takkan kita tak beriman yang tu? Mereng ke apa? Kan? Dah Allah Ta'ala habaq dengan diri dia, dengan benda tu, kita beriman sudahlah. Wa bima wasafa bihi rasuluh, dengan apa yang disifatkan tentang Allah oleh rasulnya. Pasal apa nak kena ikut yang tu? Pasal rasul tu terima wahyu. Jibril mahabbak kat Nabi, turun wahyu. Allah Ta'ala suruh Nabi, Jibril bagi tahu kat Nabi. Jadi apa yang Nabi sampaikan kepada kita tentang Allah, kita percaya sudahlah. Min ghairi ta'tilin wala tashbihin, wala min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala tamthil wala ta'wil. Tanpa, maknanya tanpa kita mengabaikan maknanya. Maknanya kalau ada orang kata digambarkan tentang Allah Ta'ala, Nabi sebut Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam yang pertama, hadis yang sahih, maka bagi kita percaya dengan apa yang Nabi bagi tahu. Min ghairi ta'til, tanpa kita buang makna tu. Maknanya kalau kita kata dah itu bukan makna turun, tu tak apa benda, tak tahu, saja sebut yang tu bukan, jadi sia-sia. Ta'til
wala tamthil, ataupun menggambarkan turun Allah Ta'ala itu macam makhluk. Wala ta'wil, ataupun mengandaikan dengan tafsiran yang lain. Apa lagi? Wala takyif, satu lagi, tanpa kita mengandaikan bagaimana. Tak payah gambarkan bagaimana. Bila Allah Ta'ala sebut, bila Nabi sebut tentang Allah Ta'ala itu, Allah sebut tentang jari. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kan? Bila Allah Ta'ala gambarkan tentang dirinya dengan jari dan sebagainya, maka kita beriman. Jangan tayang muka tu macam muka ni, salah. Kaki macam kaki ni, salah. Pasal itu kita mentashbihkan, kita menggambarkan. Tapi kalau kita kata tak, maksud dia yang lain, itu kita telah mentaktilkan makna. Ataupun kita menggambarkan, kita mengandaikan macam mana. Tak usah bayang macam mana tu. Tak usah bayang macam mana. Terima. Dah kata tangan, sudah. Kalau kata muka, cukup. Jangan nak fikir macam mana. Pasal bila kita main lajak, itu yang telah berlaku kepada banyak ribuan manusia sejak berkurun-kurun yang bergaduh dan berbalah, berjilid-jilid, beratus-ratus ribu kitab bertulis haba nak berlawan benda-benda yang macam tu. Tak payah bergaduh bab tu. Dah Allah Ta'ala haba terima, sudah. Dan kalau kata ni serupa dengan manusia, tak serupa. Tak serupa. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan pengasih dan penyayang, manusia ada sifat pengasih dan penyayang tak? Ada. Takkan tak ada sifat kasih penyayang? Ada. Adakah sama kita dengan Allah Ta'ala? Kalau kata, sama-sama ada sifat yang tu, maka manusia ada sifat ketuhanan, Tuhan ada sifat kemanusiaan. Lempak dengan kasut pun tahu. Bukan macam tu. Tak sama. Nama yang sama, tetapi kandungannya berbeza. Jadi tak payah balah lah tajuk tu. Tak payah nak pening-pening kepala. Tapi tajuk itulah yang menyebabkan ramai manusia yang saling sesat menyesat antara satu sama lain. Beriman takat apa yang Allah sebut, tanpa kita pergi godek sana pergi godek sini. Cukup takat apa yang ada. Kalau kita pergi lajak lagi, kita jadi penin. Baik, itu konteks beriman kepada Allah. Yang berikutnya, itu baru rukun Islam yang pertama. Ringkas. Dan rukun Islam yang kedua, beriman kepada malaikatnya. Perkataannya ialah malaikah, jamak. Peluk dia punya singular dia, kata mufrad dia ialah malakun, malak. Itu kita panggil malakul maut. Terjemah bahasa Melayu jadi malaikat semua. Malaikat dia bukan satu, dia lebih banyak daripada bilangan manusia. Sebelum Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala sudah pun cipta malaikat lebih awal daripada kita. Bila tu, berapa lama, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Macam mana rupa malaikat ini, Allah Ta'ala ceritakan serba sedikit. Ada yang dhu ajdihah, ada beberapa sayap. Ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, dan yang berbagai-bagai lagi. Dan saiznya besar. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada cahaya. Satu bentuk yang dipanggil cahaya. Dan ketika sebelum penciptaan Adam alaihissalam, duduk bersama dengan para malaikat ini satu makhluk yang Allah ciptakan daripada api, namanya Iblis. Kalau ada orang mehabak kata tak, nama dia yang asal Azazil, lepas dia ingkar perintah Allah Ta'ala baru tukar nama, tukar dalam isi. Tak. Nama dia memang daripada awal itu Iblis. Quran habak nama dia Iblis. Pasal apa kita nak pindah nama hak Quran bagi? Tak inilah kitab dah. Kitab tu siapa habak? Yahudi habak. Takkan nak percaya cakap Yahudi, tuan-tuan nak tolak isi Quran. Hak duk demo boykot barangan Yahudi, barangan Israel, pi takbir sana sini, bakar bendera Israel, tiba-tiba mai duk masjid percaya hak Yahudi habaq, tinggal hak Quran beritahu. Yahudi jugalah. Tu jangan kena jaga-jaga tuan-tuan. Pasal tu bila kita beriman kepada malaikatnya, kena tahu disiplin tu. Pasal Yahudi yang jahat itu akan cerita macam-macam. Dan bagi golongan Quraisy yang lawan Nabi peringkat awal Arab jahiliyah ini, dia pun menyangka bahawasanya malaikat itu makhluk Allah Ta'ala yang berjantina, jantinanya perempuan. Dan malaikat ini pula dia katakan sebagai, bagi sebagian Arab jahiliyah menyatakan sebagai anak-anak Allah Ta'ala, Allah uluwan kabira.
Alillahil banat wa lakumul banun. Ada soalannya, adakah untuk Allah Ta'ala apa letak anak perempuan? Untuk apa? Apa kata nak anak lelaki belakang? Jadi malaikat itu makhluk daripada cahaya, tinggal bersama dengan mereka masa awal penciptaan Adam itu makhluk daripada api, namanya iblis. Dan iblis itulah yang aba wastakbara, yang enggan dan dia takabur, tak mau sujud tunduk kepada Adam. Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin, termasuk dari kalangan golongan yang kufur. Maka dia juga diarahkan, terhalau keluar daripada syurga. Iblis dulu keluar, lepas iblis barulah kemudian Adam dan Hawa yang terkeluar daripada syurga. Cuma Adam dan Hawa tu keluar daripada syurga, turun macam mana rupa kita tak tahu. Tak ada siapa pernah rakam peristiwa tu, tak pernah ada siapa tengok. Dan turun tu turun di mana pun tak ada siapa tahu hakikat yang sebenarnya. Tak ada satu Quran tak habaq turun kat mana. Yang ada ialah riwayat-riwayat sejarah, konon-konon turunnya di mana. Hawa turun di Jeddah, pasal tu nama dia Jeddah. Jeddah tu maknanya tok, nenek, datuk perempuan. Jeddah. Kononnya ada perkuburan Hawa di Jeddah tu. Zaman bila yang orang boleh cam tu kubur Hawa? Siapa yang pergi korek tengok, cek DNA? Kalau cek DNA itu ada sampel ke? Mana ada sampel? Dia manusia pertama. Itu semua andaian cerita-cerita dahulu kala yang memang tak ada satu kepastian. Jadi mereka macam tu jadi penin, sekadar nak cari makan, haban orang main tengok, macam tu je lah. Ada tujuan pelancongan ke barangkali, tapi pasal duk sana kan. Kemudian ceritanya yang lain, Adam tu turunnya pula di Sri Lanka. Hak itulah yang berpuluh-puluh tahun kita duk ingat. Cuma baru-baru ni je orang habaq turun kat Gunung Jerai. Sebab yang habaq terus duduk Kedah turun Gunung Jerai. Kalau dia orang Johor turun kat Gunung Ledang. Tak ada satu tuan-tuan. Kalau ada orang kata tak, kemarin saya mimpi sungguh Adam, Nabi Adam habaq dia turun kat situ, boleh percaya mimpi tu? Malu tuan-tuan, kena pergi hospital tengok ambil ubat kata. Malu ambil ubat ke hospital kata, bagi tenang jiwa. Benda-benda yang macam tu tak sedap mengarut lah, malu ke orang. Baik, jadi yang penting tadi, iblis turun, Adam dan Hawa juga turun ke bumi, maka berlangsunglah kehidupan sampai kepada kita hari ini. Dan tidak ada satu kajian yang betul-betul solid, konkret bagi tahu had umur daripada mula Adam turun ke dunia sampai ke hari kita ni berapa puluh ribu tahun. Tak ada satu yang betul-betul konkret yang orang boleh pegang hak ni lah muktamad, tak ada. Semua masih dalam andaian, semua masih dalam bentuk kajian, dan mesti ada diteroka dan diteroka lagi. Dan sebelum kejadian Adam turun ke dunia tu, bumi ni dah ada wujud dah. Dah ada dah makhluk-makhluk lain yang duduk di ketika tu. Pasal tu ada, dulu abang kat tentang kah? Tak ingat lah abang, tempat lain kot, yang kajian daripada seorang saintis Yahudi, Yahudi daripada Perancis. Dia cuba abang tu lah, tak abang lah. Dia kata kajian dia, keturunan Yahudi ni, Yahudi kemudian geng-geng belah Eropah hak mata biru ni, hak ni memang keturunan Adam. Tapi yang mai belah-belah Asia ni, hak jenis Melayu, hidung kemek apa semua ni, yang ni bukan keturunan Adam. Ini mai keturunan manusia sebelum Adam. Dia panggil pre-Adamite. Hak Homo sapien tu, hak rupa otak di belakang serupa dengan beruk rajak. Dia kata kita belah tu. Pasal apa dia buat kajian macam tu? Dia kata nak gambarkan memang Yahudi ni ialah manusia yang terpilih. Bangsa-bangsa yang sama itu ialah bangsa terpilih. Banding manusia belah sini, hak ni bukan asal Adam. Depa ni asal manusia sebelum Adam turun daripada syurga tu. Kemudian bila dah bergabung dua spesies ni, barulah depa berkahwin. Qabil tu dia kata, Qabil tak puas hati tu pasal dia kena menikah dengan manusia macam beruk ni. Hati tak puas hati tu, nikah tak segak. Homo sapien lagi apa? Neanderthal apa ke nama yang lain. Belajar sejarah belajar tu tahu alhamdulillah tu kan. Jadi itu betul ke tak betul? Wallahu ta'ala alam. Tak betul lah dari sudut manusia. Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu adalah daripada Adam dan Adam daripada tanah. Jadi kita kena beriman hak tu. Nabi habaq kita macam tu.
Adapun kemungkinan sebelum daripada ni, macam baru ni di USM ke mana, dia kata tanah Melayu ni ada yang awal selain daripada Perak Man, hak depa jumpa fosil purba di hutan Belum, belah Lenggong sana kan. Mungkin ada manusia tu, dan manusia bukan keturunan Adam. Adakah dia manusia juga? Wallahu a'lam. Tapi dia bukan keturunan tok nek kita. Barangkali itu hidupan awal yang ada di atas muka bumi ini, yang disifatkan oleh malaikat sebagai ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau ya Allah nak jadikan atas muka dunia ni satu spesies lain pula yang merosakkannya dan menumpahkan darah? Kan malaikat argue mula-mula dengan Allah Ta'ala kan benda tu. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan menumpahkan darah yang melakukan kerosakan? Para ulama bincang, barangkali jin, barangkali ada makhluk dipanggil sebagai him. Him tu barangkali itulah manusia-manusia purba tu, tapi bukan keturunan Adam, dan kita tak ada kata dengan mereka tu. Bangsa tu mungkin telah pun pupus. Start daripada Adam tu, hak tu kita lah. Yang tu mana tahu, itu tak payah kajian sains pasal Nabi abang. Jadi kena beriman hak Nabi. Nah, baik. Jadi kembali pada cerita malaikat tadi, malaikat daripada cahaya, iblis daripada api. Pasal tu iblis bukan malaikat, dia bukan ketua malaikat, lain dia punya kejadian. Dan iblis, malaikat tidak akan mengingkari perintah Allah. Mereka akan tanya, tapi lepas tanya mereka akan surrender. Bila Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat untuk bagitahu, thumma aradahum 'alal malaikah faqalu ambiuni bi asma'i haula. Abang malaikat, abang bagitahu kepadaku nama-nama benda ni. Malaikat kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka kata, maha suci engkau wahai Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan apa yang kau beritahu kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat dia takkan lawan bila tahu dia lemah, tapi dia akan tanya. Beza dengan iblis ni, dia lawan terus. Dia lawan sampai sudah dia tak mau. Pasal tu Allah Ta'ala kata aba wastakbara. Degil, dia enggan, dan dia takabur. Pasal apakah dia takabur? Dia komplain ke Allah Ta'ala, adakah aku perlu sujud kepada orang, kepada makhluk yang kau ciptakan daripada tanah? Dia komplain tu. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Itulah kata para ulama tafsir, makhluk yang pertama yang berbangga dengan bangsa keturunan dia. Asabiyah, keturunan pertama yang dijulang lawan perintah Allah, iblis. Maka siapa-siapa yang menjulang asabiyah perkauman keturunan dia melanggar perintah Allah, adik-beradik iblis lah tu. Dan kalau kita bangga ni keturunan saya, keturunan sekian-sekian yang ni bangga lah dengan keturunan tu. Betul, kalau kata hak ni Quran kata lagu ni, tak apa, keturunan kami mau macam ni. Adik-beradik iblis lah tu. Iblis lagu tu awal lu. Nah, baik. Yang tu tentang malaikat, dan tanya berapa banyak malaikat. Jumlah malaikat ni tidak terkata bilangannya, sangat banyak. Allah Ta'ala sebut tentang malaikat ini ialah golongan manusia yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mengingkari Allah Ta'ala di atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hak yang bertasbih lah, yang rukuk lah, yang sujud lah, yang tawaf di Baitul Ma'mur, tawaf lah dia. Yang ketika Mi'raj Nabi kan, Nabi nampak ada malaikat yang masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar. Banyak lagi yang datang pula lepas tu. Sangat banyak malaikat makhluk Allah Ta'ala ini. Malaikat rahmatnya, malaikat apa semua ada. Dan bila ada hadis tentang malaikat tak masuk ke rumah, itu bukannya malaikat lain, itulah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Bagi orang kata, oh nak malaikat tak masuk rumah, malaikat maut tak masuk sekali, buat benda-benda yang bagi malaikat tak masuk rumah kan. Itulah buruk nama dia. Pasal kalau mana pun kita pergi, malaikat maut akan sampai. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya maut ataupun kematian itu yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya dia akan menjumpai kamu.
Nak maut ni jumpa kita tu siapa? Malaikat maut lebih. Dan malaikat maut ni nama dia memang malakul maut lah. Hak nama Israel itu ialah nama yang diberikan oleh dalam cerita-cerita Israiliyat. Tak ada nama tu. Hak nama betul malakul maut. Malaikat lain yang sentiasa ada dengan kita yang disebut sebagai ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan yang dilafazkan melainkan padanya ada raqib dan ada atid. Tentang tengok surah Qaf cerita yang tu. Maknanya setiap patah yang kita keluar akan standby malaikat tu salin. Yang mana? Tengok belah kanan ke belah kiri, baik ke hak buruk lah, catat. La ma yalfidhu min qaulin, tak ada sepatah pun melainkan akan ada raqib dan atid yang catat. Maknanya bukan dua tu saja, berlambak lagi malaikat dan raqibun atid ini yang turun membantu sebagai tentera ketika berlakunya perang Badar. Abu Sufyan bila dia masuk Islam, dia cerita balik masa perang Badar tu, nampak ni turun dengan tentera berkuda ni, hak pakai jubah putih dan sebagainya. Dan tidak mustahil tentera-tentera begini yang Allah Ta'ala turun ketika perang Badar, kemungkinan juga dia boleh turun dalam perang-perang jihad fi sabilillah yang lain-lain. Boleh berlaku belaka. Perang di Syria, mungkin perang di Iraq, sebahagian di Palestin, mungkin di tempat-tempat lain. Boleh berlaku. Cuma dia bukan benda yang perlu dibesarkan sampai orang nak jadi paling akidah pula dah. Kemungkinan memang boleh berlaku. Ada daripada ambil gambar dulu kan, macam mana ada satu orang pakai sabuk putih boleh selamatkan budak perempuan jatuh, orang tengah duk tembak-menembak, dia boleh main pergi ambil, dia boleh buat lari macam tu. Tak kena apa kat dia. Tak ada sesuatu yang mustahil benda tu. Itu daripada kuasa Allah Ta'ala. Betul ke dia manusia ke, dia superhero ke, dia malaikat ke, kita wallahu ta'ala alam. Tak pernah dinafikan. Tapi nampak berkuda mai terbang macam tu, mungkin ada orang rezeki boleh tengok kan. Tapi kalau boleh rakam. Tapi yang banyak dalam di internet tu banyak bohong. Benda suka bohong benda-benda macam tu. Jadi kita dah tak tahu hak mana betul mana salah. Terlalu banyak cerita bohong. Dia tepek pergi rakam benda lain pun buka situ. Sampaikan hak apa nama, masa pengurusan kematian Tuanku Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz pun ada juga pergi hantar gambar hal lain, hantar yang bukan situ pun. Tapi tak tahulah macam manusia fikir macam mana, tak tahu. Seronok bohong kot noh. Baik, itu malaikat. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga disebut Nabi kata wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Dengan yang disebut dalam Quran ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa naik ke Tur Sina, Bukit Tur Sina di di selatan Mesir sekarang ni. Naik ke situ. Waktu tu Bani Israel ni duduk di dataran tu berpuluh-puluh tahun. Pasal apa? Pasal kena denda ke Allah Ta'ala, tak mau ikut ajakan Nabi Musa untuk masuk ke Palestin, berperang dengan tentera Kanaan, tentera Arab ketika itu. Arab yang duduk di Palestin, qauman jabbarin, suatu kaum yang sangat gagah perkasa, besar-besar badan dia. Bani Israel ini penakut, tak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila, hampa pila Musa dengan Tuhan hang berdua pergi perang, wa nahnu huna qa'idun, kami tunggu tang ni. Itu Bani Israel. Maka Allah Ta'ala denda mereka duduk di dataran itu taihin, mencari-cari jalan, tak jumpa. Dalam tempoh kehidupan itulah Nabi Musa dipanggil menghadap Allah Ta'ala, naik ke Bukit Tur Sina, mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala dengan lembaran-lembarannya. Adalah perbahasan ulama tajuk tu. Balik-balik tu dia Musa As-Samiri, dalam tempoh 40 hari Nabi Musa tak ada tu, dia pergi hasut Bani Israel yang ada, mai kolek mai bagi mai hampa perak hampa, mai himpun semua harta benda barang perhiasan ini, dihimpunkan, dicanaikan, dicayangkan, lalu dibina patung anak lembu daripada emas untuk dijadikan sembahan. Dan punya teruk Bani Israel baru lepas je daripada Fir'aun beberapa waktu yang sebelum ni. Musa itulah yang Nabi Musa yang tolong bawa. Bila Nabi Musa tinggalkan dia pesat, dia pergi ikut orang lain dah. Tuan-tuan tak tahu nak habaq lah macam mana punya teruk. Kalau kita ada siapa jenis ikut macam tu, memang adik-beradik Bani Israel dalam baru waktu je. Dah lah, bukan sekadar duduk situ, duduk sahaja, bukan menderita. Allah Ta'ala hantar al-man was-salwa, makanan daripada langit. Turun makanan daripada langit. Tak ada manusia tuan-tuan
dapat macam yang Bani Israel tu dapat. Dalam duk dapat al-manna was-salwa tu, bila orang ajak untuk tukar kepercayaan daripada sembah Allah Ta'ala yang tak nampak, lah ni kita gambarkan dengan patung lembu. Sebab pilih patung lembu pula tu. Bagi kita kata kalau kata lembu tu hina lah kan. Tapi dia sembah lembu, patung mah anak lembu. Tak puas hati makan cemuih, makan makanan syurga punya teruk, minta tukarlah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kami tak mau itu. Kami nakkan kacang dal, kami nak bawang merah, bawang putih, kami nak makan dengan yang nu, dengan yang ni. Nak jadi manusia hidup balik macam biasa. Jadi tak ada erti syukur. Tu Bani Israel, Yahudi. Jadi Nabi Musa dapat Taurat, dan Nabi Musa turun, tengok-tengok manusia, kaum dia telah bercempera balik, paksa balik, nak apa nama, terang balik, dakwah balik, seksa. Nabi Harun masa tu wakil seorang-seorang dia tak boleh buat apa dah. Itu Taurat. Dalam tempoh keturunan itu adanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud Allah Ta'ala kurniakan kepadanya Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura. Atau Quran Allah Ta'ala sebut, kami berikan kepada Daud Zabur. Apa isi kandungan Zabur? Wallahu Ta'ala alam. Tak ada satu nas yang betul-betul jelas clear isi kandungannya apa. Tetapi disebutkan oleh para ulama tentang dia mengandungi zikir-zikir, mengandungi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu yang ada lagi disebutkan tentang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang akhir sekali Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Quran juga sebut suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada tak kemungkinan lain daripada itu ada kitab? Wallahu ta'ala a'lam. Kemungkinan itu ada, tapi wajib ke kita cari? Tak wajib cari. Wajib ke beriman? Tak payah beriman, benda itu tak sebut. Kalau kata mungkin ada, kita kata mungkin. Pasal Allah Ta'ala kata tentang Nabi dan Rasul ni pun, Allah Ta'ala kata minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaih. Sebahagiannya kami cerita kepada kamu, sebahagian lagi kami tak cerita. Hak tak cerita tu mungkinlah ada syariat depa, kitab depa tu. Tapi perlukah kita nak cari? Tak payah carilah benda tu. Tak menambahkan iman pun. Cukup sekadar iman hak Allah Ta'ala habaq sudahlah. Banyak benda lagi kita nak fikir, nak buat daripada mereka-reka benda hak yang tak dituntut. Baik. Taurat, Injil dan Zabur ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala yang kita wajib beriman tentang kewujudannya. Satu. Dan kita juga kena yakin ianya telah pun muharrafah, telah pun diselewengkan oleh pendeta-pendeta dan ruhban, rahib-rahib, padri-padri agama-agama Bani Israel ini. Mereka pindah habis dah. Mereka tukar sikit. Dan dalam setiap versi pertukaran itu, dia tukar sepasai hak asal. Terjemah pula, bila terjemah tu, proses penterjemahan ini mengubah makna. Mai pula tokok tambah daripada tukang terjemah pula. Pasal tu kalau tengok ajaran Kristian, kan dia banyak dia punya sektor-sektor dia tu. Depa cuma yang rasmi, Allah Ta'ala alam. Ada dua kot yang betul-betul ciptakan yang rasmi, yang depa iktiraf. Itu belah-belah hak Vatican punya. Kalau belah hak Protestan dia ada yang lain. Dan susunan depa tak sama. Naik pedin kita nak tengok yang tu. Ini dia bukan berbeza dari sudut terjemahan saja, berbeza susun atur, berbeza cerita. Dan di peringkat awal penyelewengan itu tak ada bab ketuhanan, Tuhan jadi tiga, tak ada. Mereka takat selewing bab bahagian-bahagian syariat dan perundangan. Kemudian selepas cubaan demi cubaan, golongan mission apa dia panggil Masoni, Freemason, puak Yahudi menyelinap masuk dalam agama Nasara, agama Kristian. Dia pindah dalam tu melalui Saint Paul, menggunakan kuasa Maharaja Rom, mengarahkan gereja, semua gereja yang ada untuk beriman dengan ajaran Tuhan yang tiga, Trinity tu. Itu kita nak kena yakin. Dan maknanya kita kena yakin Quran memang apa nama, kitab-kitab tu memang Allah Ta'ala turunkan, kita wajib beriman. Tapi kena beriman juga dalam masa yang sama kitab tu semua telah pun diubah. Dan sekalipun kalau dapat versi yang asal kemudian nanti di akhir zaman nanti, bila turunnya Nabi Isa alaihi salam, akan terbongkar di pergunungan Antakya Injil yang asal.
Bukan bermakna Injil yang asal tu boleh diguna pakai, tak boleh guna dah. Pasal apa tak boleh guna? Pasal Quran sudah pun turun, Quran sudah memansuhkan segala hukum yang terdahulu. Pasal tu bila Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang bawa lembaran Taurat jumpa kat Nabi, kita baca yang ni sama boleh? Nabi marah. Pasal cukup dengan Quran. Nabi kata kalau Musa ada zaman lah, Musa pun kena ikut Quran. Pasal Quran tu sudah cukup untuk kita. Jadi beriman kepada kitab-kitab tu betul, tetapi beriman Quran adalah muktamad. Inilah final decision. Nah, kalau itu final decision, hak nabi-nabi yang terdahulu pun tak boleh pakai. Jangan pergi ambil, kita ambil kepala otak kita sendiri ke apa semua, kita pergi pindah hak Quran tu pula. Sama tak terpakai. Pakai hak Quran tu lah. Nah, baik. Itu rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang keempat, warusulihi, dan rasul-rasulnya. Tadi kita sebut Allah Ta'ala bagi tahu rasul itu ada banyak. Ada orang kata 124,000. Siapa yang fikira? Wallahu ta'ala alam. Tak ada siapa fikira. Orang boleh habak lah. Mungkin secara taglib andaian pada ratus-ratus ribu. Mungkin. Dia kata Nabi ada 124,000, Rasul ada 313. Siapa beritahu? Dalam buku teks memang sebut. Buku teks tu 3 tempat. Tapi betul ke fakta tu? Wallahu alam. Tak ada satu sandaran untuk menyokongnya. Boleh dengar sajalah. Yang ada Quran kata sebahagiannya kami ceritakan kepada kamu, sebahagiannya kami tak cerita. Nah, Quran juga beritahu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Bagi setiap umat tu Allah Taala usulkan seorang rasul. Maknanya tidak ada umat manusia atas muka dunia ini melainkan telah diutuskan kepadanya rasul. Maknanya kalau kita nak kata macam tu, mungkin belah-belah Cina, belah India, belah mana kepulauan tu ada kot rasul dulu. Mungkin ada. Kita pun tak tahu. Tapi hilang mana? Hilang. Dan Allah Ta'ala, Nabi SAW cerita kepada kita di akhir zaman nanti, ada di kalangan nabi-nabi, setiap nabi ini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ada nabi yang ada pengikut 10 orang, ada yang ada pengikut yang ramai, dan ada nabi yang bangkit tanpa ada pengikut. Nak heran apa? Ada nabi bangkit tak ada pengikut. Kalau takat kita tuan-tuan habaq, kita seorang-seorang dakwah pada Islam, ajak orang, siapa pun tak layan. Kita siapa? Nabi nu Allah Ta'ala utus dulu. Ada nabi yang kata Rasul kita, Nabi Muhammad kata bangkit tak ada pengikut. Tara Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun dia berdakwah, 80 orang. Nisbah berapa orang setahun, satu orang tu berapa tahun sekali baru dapat pengikut. Nak kata yang dinamakan ulul azmi, yang sangat sabar tu, bawa 950 tahun dakwah, 80 orang ikut. Kita baru ajak orang sikit tak mau, cik hati lah. Baru suruh orang sikit itu tak mau dah, dia pun mengajuk lah, tak mau dah. Bahkan kalau Allah Ta'ala sifatkan tentang pendeta-pendeta Bani Israel, ajak orang, seru orang kepada agama, mereka tak mau ikut. Dah tak mau ikut, sudahlah. Dia hak yang ajak tak pergi join, hanyut sekali. Dia bukan tekak putih asa, dia join hak yang kau, yang hampa tak mau ikut aku, ke kampus dah. Hak tu Bani Israel. Jadi Rasul ini banyak. Baik, apa beza dia? Apa dia punya titik-titik penting? Rasul itu pertama sekali lelaki, dan dia pilihan daripada Allah Ta'ala. Dia bukan lantikan sendiri, pakat-pakat jari lantik jadi Rasul, tak ada. Pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kata lantik sendiri macam hak Selangor gitu kan, dia kata lantik, bila lantik dia boleh letak jawatan. Maka dengan ni saya isytihar letak jawatan. Dia fed up kena dakwa dengan Jais, dia letak jawatan. Masa kena ligan dengan Jais tu, lari keliling taman tu, nak kena tangkap. Lelaki pilihan Allah Ta'ala, bukan diusahakan oleh manusia. Kalau baca falsafah, saya katakan tu kan, kalau baca falsafah, Ibn Sina umpamanya meyakini bahawasanya Rasul itu boleh diusahakan. Dia mesti ada kekuatan akal fikiran yang superb, yang sangat tinggi, kekuatan jiwa spiritual yang sangat bersih dan jernih. Dia kena ada kekuatan intuitif, dia panggil al-hadasiyat. Ada intuitif ni terjemah jadi apa? Atau gerak hati yang sangat tinggi. Cukup 3 sampel ni, dia Nabi. Itu antara akidah Ibn Sina. Al-Farabi dia kata antara Nabi dengan ahli falsafah, sebenarnya ahli falsafah tu lagi tinggi maqam daripada Allah Ta'ala. Itu Al-Farabi, itu Ibn Sina.
Kita tak cerita benda tu tuan-tuan, bubuh nama dewan ke, bubuh nama apa, bubuh pi lah. Bubuh nama Firaun, jangan bernama Firaun dulu lah kan. Bubuh nama apa nama? Nama pencipta inventory semua kan. Sukatilah. Tapi dari sudut akidahnya, dua ni makhluk ni sebenarnya akidah dia sangat bahaya tentang kenabian. Juga ketuhanan sebenarnya. Dan Rasul itu yang membezakan dengan kita ialah dia terima wahyu daripada Allah Ta'ala, dan dia adalah maksum, terpelihara jiwa raganya daripada dosa dan kekurangan. Itu Rasul, beza dengan manusia. Dan satu lagi, Rasul ini ada yang diberikan mukjizat. Mukjizat itu bukan superpower sepanjang masa. Mukjizat itu ialah kelebihan, perkara yang menyalahi kebiasaan, hukum kebiasaan, bertujuan untuk mengukuhkan dakwaan kerasulan dan melemahkan musuh yang menentang. Seperti tongkat Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim masuk dalam api dan api tak membakar tubuh dia. Seperti bulan terbelah dua zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti unta Nabi Saleh. Itu adalah bentuk-bentuk mukjizat, dan mukjizat yang paling kekal lama sampai ke hari ini ialah Al-Quranul Karim. Tak ada boleh challenge. Itu dipanggil mukjizat hissiyah dan ma'nawiyah. Secara bahasanya orang baca pun tahu itu mukjizat. Secara inti kandungan Quran itu pun benda yang melemahkan musuh nak menandingi. Salah seorang daripada ahli sains bila cerita tentang penciptaan manusia dalam yang Quran ceritakan, dia kata nak habaq benda ni kepada umum tentang pergerakan ini, tentang apa nama, prosedur ini, mestilah Muhammad sudah ada mikroskop. Tahu mikroskop dapat nama hak di makmal tu, dah ada yang tu buat kajian makmal, dapat dia punya hasil, baru dia boleh keluar sebiji macam yang diterangkan dalam Quran. Jadi dia kata kalau ada siapa-siapa menafikan yang mengatakan Muhammad itu apa nama, Quran itu adalah ciptaan Muhammad, maknanya dia kata zaman Muhammad tu dah ada mikroskop, kemudian tiba-tiba dia hilang di telan zaman, siapa pun tak tahu, 1960-an baru timbul balik benda tu. Boleh percaya? Dia kata kalau tak boleh percaya yang tu, maknanya kena tahulah Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, itu datang daripada Tuhan yang mencipta Muhammad. Itu Quran. Baik. Lelaki pilihan Allah, apa lagi tadi? Terima wahyu, hak tu yang paling tinggi. Kemudian maksum, dan ada mukjizat. Itu Rasul. Yang lain daripada tu dia bukan Rasul. Perempuan tidak ada yang menjadi Rasul. Baik, yang seterusnya ialah hari akhirat. Kita diwajibkan beriman dengan hari akhirat. Dia punya border dia, sempadan dia ialah bila mati. Bila mati, kita berada pada satu alam transisi yang dipanggil barzakh. Barzakh tu maknanya benteng. Barzakhun la yabghiyan dalam surah Ar-Rahman kan. Barzakh tu maknanya satu tembok yang membezakan dua alam. Jadi bila mati, roh kita duduk di alam barzakh. Kita tidak duduk di alam dunia, dan kita tidak lepas ke alam akhirat lagi. Bila sampai tempoh tiupan sangkakala, wa nufikha fis sur, dalam surah Yasin tuan-tuan nak baca tu, bila dia tiupkan sangkakala, semua akan dibangkitkan semula. Al-Ajdath kan, kita Al-Ajdath dalam surah tu kan, dibangkitkan semula. Barulah kita berada di padang mahsyar, duduk di alam akhirat. Kena yakin kandungan hari akhirat pertama sekali bermula dengan mati, kemudian kiamat, iaitu tiupan yang pertama, kehancuran alam. Itu dia panggil hari kehancuran. Lepas tu tiupan sangkakala yang kedua, maknanya semua dibangkitkan, dan kemudian semuanya dihimpunkan di padang mahsyar. Itu kandungan iman dengan hari akhirat. Di padang mahsyar tu pula nanti Nabi SAW ceritakan ada 7 golongan yang Allah Ta'ala lindungkan dia dengan cahaya Allah Ta'ala, dengan lembayung Allah Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, sab'atun yadhilluhullahu. 7 golongan yang Allah Ta'ala lindungi dia. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Ta'ala, payungan Allah Ta'ala. Jadi padang mahsyar semua bangkit, ada 7 golongan dapat payungan. Ada lagi manusia yang Nabi kata menduduk di atas mimbar-mimbar daripada cahaya.
Tuan-tuan gambarkan ini mimbar. Mimbar daripada cahaya. Ada manusia yang duduk di atas itu. Yaghbituhumul al-anbiya wasyuhada, yang dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Jangan tengok hadis. Cari siapa yang bangkit pada mahsyar, duduk atas mimbar daripada cahaya, nabi dan syuhada pun jealous. Itu carilah. Itu hari mahsyar, duduk di situ. Kemudian masing-masing akan mencari perlindungan, mencari siapakah yang boleh memberikan syafaat. Lah sekali pusing habis semua, yang bagi syafaat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tak beriman maka pada ketika itu akan saling salah menyalah antara satu sama lain, pakat maki sama sendiri. Lepas tu semua akan dibentangkan dengan amalannya, diberikan buku timbangan amal masing-masing. Bila buka buku, maka orang-orang yang ingkar dan fasik, orang-orang yang kufur akan kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa punya jenis kitab ni, tak tinggal satu pun yang kecil dan yang besar, melainkan dia kira belaka. Itu gambaran hari kebangkitan. Lepas tu semua akan ditimbang dengan Allah Ta'ala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan duduk dalam kehidupan yang diredai, dia akan masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalnya, maka dia akan tempat kembalinya ialah hawiyah. Lepas tu nak sampai tu nak kena lalu di titian sirat. Maka akan ada yang dimasukkan ke dalam neraka di atas dosa-dosa yang tertentu. Sebelum daripada tu, sebelum nak lalu titian sirat tu, pakat saling mendakwa antara makhluk ini. Manusia dia kamai mendakwa manusia yang tu, manusia dia mendakwa yang ni. Manusia dia datang bawa amalan yang banyak, kata Nabi, mithlul jibal, bawa amalan bagaikan bukit bukau. Tetapi wa yadribu hadza wa yashtumu hadza, dia pukul orang tu, dia cerca orang ni, maka pakat ambil seorang sikit daripada amal dia. Sampai ke idza faniyat min amalihi, bila dah habis hilang amalan dia tu, bekai dah tak ada, maka yutrahu min, diambil daripada sayyiat, daripada kejahatan orang yang dia buat zalim tu, lempak mai kat dia. Itu semua berlaku pada alam akhirat yang kita nak kena tahu. Lepas tu barulah kita berjalan. Akhir sekali, sama ada tempatnya syurga ataupun tempatnya neraka. Dan Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah akan masuk syurga. Maka manusia yang ada mithqala habbatin min khardal min iman, Nabi kata, barang siapa yang ada walau sebesar biji sawi daripada iman, dia akan masuk syurga. Bila tu last, habis dah semua lalui segala macam azab dalam neraka, tapi dalam hati dia ada iman sebesar biji sawi. Nabi kata kemudian dia akan masuk ke dalam syurga. Manusia terakhir yang akan masuk ke dalam syurga, bila dia dikeluarkan daripada neraka, dia akan ada cop di dahinya. Bila dia sampai nak masuk syurga, Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia syurga untuk dia. Dia terkejut, dia rasa tak layak nak masuk. Nak tunjukkan hebat nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi. Dia terkejut. Tu manusia last sekali tu. Belum cerita lagi yang Nabi Habak kata, ada orang bila dia masuk dalam syurga, tengok kawan-kawan baik dia tak ada dalam syurga. Tanya, ya Allah, menapi kawanku sekian dan sekian? Allah Ta'ala kata duduk dalam neraka. Maka dia orang-orang ini akan minta daripada Allah Ta'ala, tolonglah ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga bersama dengan aku. Hak tu faedah berkawan dengan orang-orang yang saleh. Orang yang kita rasa hak ni bukan tak ada dosa, tapi dia masuk syurga dulu kot, kata. Hawan kot na'udzubillah, ada yang terlepas pergi belah sana. Hak kawan-kawan yang baik ini tolong minta ke Allah Ta'ala buat mai keluar dengan syafa'atus salihin, syafaat orang saleh. Bukan mesti hafal Quran, tak hafal Quran pun tak apa, tapi dia saleh. Tak ada dalil kata orang hafal Quran kena dapat bagi syafaat. Yang ada ialah orang saleh. Orang saleh bagi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Baik, ringkas last sekali. Last kali ni pun tuan-tuan, ini perbahasan kalau dalam ilmu falsafah sangat panjang, iaitu beriman dengan qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Kita simpulkan sikit je tuan-tuan, pasal benda ni panjang. Segala benda yang kita buat ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang baik ataupun yang buruk, tapi kita tak tahu.
Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita panca indera, Allah berikan kepada kita pilihan untuk kita lalui. Imma syakiran wa imma kafura, sama ada bersyukur ataupun kita kufur. Jadi kita lalu jalan tu ikut panduan Allah Ta'ala. Maka ada benda yang Allah Ta'ala izin ia berlaku tapi Allah tak redha. Ada benda yang Allah Ta'ala izin dan Allah Ta'ala redha. Jadi tak boleh kata orang isap ganja kan, dia kata pasal apa isap ganja haram pula. Dia kata ganja kat Allah Ta'ala yang cipta, dan Allah Ta'ala cipta, Allah redha benda, Allah Ta'ala izin dia pula benda tu berlaku, kena halal. Itu singkat sangat pemikiran tu. Dia kena faham beza antara izin dan redha. Hak mana bertepatan dengan titah perintah Allah, Allah redha. Walaupun kadang-kadang benda tu tak berlaku, Allah tak izinkan dia berlaku. Ada benda-benda yang Allah izin, dia memang berlaku. Banyak benda berlaku, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, semua berlaku, tapi Allah tak redha benda tu. Dan yang Allah tak redha itu akan mendapat ganjaran di hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, panjang sikit kita malam ni, cukup sekadar itu. Jibril alaihissalam bila Nabi jawab yang tu semua, dia kata qala sadaqata, kamu cakap betul. Itu perkataan Jibrilnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You